Sebab sahabat ni maksud dia orang jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan sedar. Ketika Nabi ada dulu, sebelum Nabi SAW mati. Hak tu sahabat ni. Lepas tu kalau selepas Nabi SAW mati, walaupun dia mimpi ke Nabi tidak mati, Nabi dalam keadaan hidup, dia jumpa, tidak jadi sahabat. Sebab sahabat tu lagu tu. Selepas mati tidak jadi sahabat. Itu antara yang disebutkan di sini, antara yang disebutkan di dalam kitab ni. Ada lagi mimpi. Satu buku tu, dengan satu buku tu, dia ada satu buku, dia mengumpulkan mimpi orang mimpi jumpa dengan Nabi saja. Macam-macam lah mimpi dalam tu. Beratus-ratus mimpi. Sepanjang masa ni dia kutip dalam segenap kitab tu, bubuh dalam tu. Bubuh dalam tu. Antaranya mimpi, orang mimpi tengok Nabi SAW dia tak ada janggut. Comel tak ada janggut. Itu kan tak serupa dengan gambar yang sebenarnya. Nabi SAW tak pernah cukur janggut dia, tak pernah. Tak ada satu hadis sebut dia cukur janggut. Satu ketika kau tak ada, kerana apa-apa sebab kau darurat kau gapo kau, ataupun dalam keadaan nak menyamar kau, tak ada. Tak ada, mana-mana pun tak ada. Tiba-tiba orang ni mimpi tak ada janggut Nabi. Dia pergi jumpa dengan Rashid Ahmad Gangguhi juga. Adalah kitab tu lah sebut. Dia kata ini gambaran, ini isyarat kepada suatu, sudah tiba masanya umat Muhammad ni akan lagu tu rupa dia. Akan ramai lagu tu, Islam juga, tapi lagu tu tak ada janggut, tidak serupa dengan Nabi dia. Walau bagaimanapun umat Nabi juga. Dia kok tu begini. Banyaklah mimpi-mimpi ni kan. Antaranya pengarang tu sendiri mimpi. Pengarang tu sendiri mimpi. Pelik lah. Dia royak tu dalam kitab dia. Gapo dia ni sakit kulit je kecil lagi. Saya kat berubat semacam tak berhenti. Tak sia. Dia kata tak sia. Akhirnya dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi ada situ, Nabi tunjuk ada papai hitam lah, papai hitam orang tulis seperti itu. Dia tulis labu air. Tu je tulis je, labu air. Labu air kan orang buat sayur tu, dia cicak-cicak kulit dia tu, labu air. Panjang ada, bulat pun ada. Orang buat macam singgah gitu tu. Dia orang bubuh apa ni, lada benar ke apa tu, kalau tempat kita ni masuk. Labu air tu lah. Labu air. Dia pun setelah sedar tu mikir, apa jumpa dengan Nabi, tiba-tiba Nabi isyarat kot tu. Papai hitam tu labu air tulisnya. Dia pun tak ada apa, makan hak tu. Makan tak lama, sia hak selama ni. Jap kecil lagi. Kena penyakit kulit tak sia-sia, cakap berubat habis doktor. Tak sia. Tiba-tiba dia ikut tu. Tengok. Ada benda. Dan banyak lagi lah mimpi-mimpi yang lain. Antaranya dia sebut mimpi Imam Bukhari, mimpi ni macam-macam lah. Banyaklah dalam tu. Termasuklah yang disebutkan apa ni Tariq bin Ziyad yang pergi takluk Spanyol dulu kan, yang kemudiannya jadi Andalus. Orang panggil Andalusia. Spanyol lah ni tu Islam dulu. Nak boleh ke Islam tu, pergilah puak-puak Islam ni pergi naik kapal. Dia mimpi tu Khalid, Tariq tu. Dia mimpi Nabi SAW dengan kumpulan sahabat mari sekali. Tanya nak pergi mana? Nak pergi tempat Abu, nak pergi lah. Isyarat kepada kebenaran Islam nak pergi sana. Memang ada. Dan benda-benda ni ada dalam kitab-kitab. Dia ambil kutip tak setepat. Dan kitab tu pun 3-400 muka surat juga. Banyak jugalah isi dia je. Banyaklah panduan yang kita boleh dapat. Rupanya benda-benda gini ni sepanjang masa ada ni untuk panduan kepada kita. Panduan kepada kita. Munasabahlah kalau sebelum pada ni, minggu lepas kita baca Nabi SAW ayat mimpi yang benar itu adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Sesoalnya ada sokmo Nabi tak putus dengan umat dia tu. Ada sokmo panduan.
untuk umat dia. Itu maksudnya. Salah satu maksudnya lah. Lepas tu hak hadis yang seterusnya, sesiapa yang mimpi tengok aku, dia akan tengok aku dalam jaga, dalam sedar. Dalam sedar. Apa maksudnya pula? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan orang yang tengok aku, mimpi tengok aku, akan datang di hari akhirat esok, pada mahsyar esok dia akan tengok aku. Tapi ulama-ulama tak kata tak sedar tu, tak kemah. Mana-mana pun tengok belakang Nabi esok. Hak ni sebenarnya kata dia, hak lebih tepatnya, sesiapa yang mimpi tengok aku di kalangan orang hak zaman dia tu, hak semasa dia hidup, dia mimpi jumpa dengan Nabi, dia tak akan jumpa lagi, bermakna isyarat kepada dia akan jumpa dengan Nabi sungguh. Dia akan dalam jaga, dalam sedar dia akan jumpa dengan Nabi, terutamanya memeluk agama Islam. Itu maksudnya. Dia akan jumpa dalam jaga. Bukan maksud orang yang mimpi jumpa dengan Nabi dia akan jumpa dalam sedar Nabi mari gini. Tak ada lagu tu. Ada juga orang dia tak faham. Dia kata, satu orang itulah ustaz, dia kata dia tak sengaja kalau selagi Nabi tak mari royak ke dia biar mengajar. Tak sengaja agama. Mula dia mengajar, lepas tu jadi tak sengaja. Apa? Tak sengaja kalau selagi Nabi tak mari royak ke dia dalam sedar. Berat lagu tu. Pasal apa nak tunggu? Kalau jumpa tengok Nabi dalam mimpi, mesti jumpa dalam sedar. Apabila lagu tu nak mari, tak kena tu, tak ada kena-mengena. Dengan sebab itu dalam syarah Imam Nawawi ni pun, dalam syarah ni, dalam kitab mana-mana pun tak ada siapa-siapa kata lagu tu. Ataupun orang yang mimpi tengok Nabi, lepas tu dia akan jumpa dalam, orang panggil yaqazah. Timbul pula satu teori yaqazah ni, jumpa dengan Nabi dalam sedar-sedar, jaga gini. Tak kena faham lagu tu. Tak ada siapa pun ulama yang faham gitu. Umpamanya kita tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia kata ada beberapa pendapat. Yang pertamanya, orang zaman Nabi SAW, bila dia mimpi tengok Nabi, dia tidak berhijrah lagi, dia tidak Islam lagi, Allah SWT akan beri taufik kepada dia untuk hijrah, untuk pergi jumpa dengan Nabi, untuk masuk Islam. Hak tu maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, maksud dianya, dia akan melihat kebenaran mimpi dia tu di akhirat nanti, sebab dia akan melihat Nabi di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan melihat Nabi di akhirat nanti. Isyarat kepada dia akan melihat Nabi di akhirat nanti dengan cara lihat yang istimewa lah, khusus, lebih istimewa daripada orang lain. Dia akan dapat syafaat kalau misalnya Nabi SAW. Itu maksud dia. Tak ada sebut yaqazah saat ni semasa sedar ke apa, dalam dah dulu siapa kau learn ni cara, tak ada sebut. Lepas tu tak boleh kan jumpa dalam yaqazah. Ada juga dalam kitab-kitab disebutkan ulama-ulama jumpa dengan Nabi ni sedar-sedar gini, jumpa dengan Nabi. Apa lagu mana? Tak jadi sahabat kau lagu tu. Tak juga. Sahabat ni semasa Nabi hidup dan lepas dia mati, kalau kata jumpa, misalnya Jalaluddin Suyuti dan ramai lagi yang lain-lain disebutkan, memang bukan dalam mimpi, dia jumpa sedar-sedar gini. Apa lagu mana tu? Sedar pun orang tidak panggil alam musyahadah, alam mithal juga tu. Alam mithal, sebenarnya kita kata tok umum, dia nampak hatu. Kita tak nampak. Dia nampak, kita tak nampak. Waktu pula kalau tengok orang ramai dia nampak, orang lain tak nampak, dia yang nampak. Kalau sungguh alam musyahadah, dia nampak lah orang lain pun. Ini menunjukkan bukan alam ni, alam mithal. Dan itu tidak ada jaminan tu. Sebab ada jaminan syaitan tak boleh berupa dia kalau dalam mimpi. Itu sudah tidak mimpi. Dah tidak mimpi, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan lagi. Setengah-setengah ulama mengatakan ada jaminan juga. Kalau yang dilihat itu ialah di alam misal, serupa dengan mimpi jugalah. Walaupun dia sedar, tapi hakikat dia tu macam mimpi juga.
Sebab kalau tidak mimpi, lagu mana orang lain tak nampak? Dia nampak. Boleh pakai juga. Tapi walau bagaimanapun tertakluk dengan hak tadi. Kalau hak dia kata, dia ajar, dia larang, dia gapo pun, selagi tidak bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah tak boleh. Dalam mimpi ke, dalam jaga ke, cara dalam alam misal ke, tak cara. Tak boleh pakai belakang. Tu kaedah dia. Kok mana-mana pun pergi situ. Habislah. Lepas tu kita tengok seterusnya Nabi SAW tak wirayat. Ada satu orang mari, dia kata saya mimpi kepala putus, kata dia. Kepala saya putus. Tergolek dah, kata dia. Tengok di sini sekat tu je, putus gitu je. Lepas tu saya pun turut, kata dia. Tu Nabi SAW segah dia. Marah Nabi. Jangan royak, kata dia. Kalau syaitan main kamu tu, kata dia, tak usah royak. Padahalnya kita tengok dalam kitab ni, hak ujung tu Nabi SAW lepas sembahyang subuh dia paling siapa mimpi royak. Ni bila orang royak dia marah pula. Apa? Kira-kiranya hak masa dia paling royak tu ada benda lah tu. Bukan semua hak mimpi zaman Nabi tu pun mana boleh pakai, ada takbir dia. Ada maksud dia, tak ada. Setengah-setengah tu permainan syaitan. Walaupun sahabat pun ada kalanya syaitan boleh guna dia, jadikan bahan permainan, olok-olok, nak suka-suka, nak main, nak sedih, nak susah hati, boleh berlaku. Jangan semua setiap mimpi tu kita pakai. Hak tu, ni pesanan ni, maksud dia je, iaitu jangan semua kita pakai. Dan Nabi SAW sergah dia tu, mana tahu takut betul ke mimpi dia? Ada. Nabi tahulah. Kalau kita tak boleh dekah gitu. Kalau mimpi orang royak, kita boleh jadi hak sungguh. Ni Nabi SAW bila dia larang, dia kata syaitan tu, dia tahulah tu. Sama ada berdasarkan wahyu ke ataupun berdasarkan ilham, dia tidak akan kata hak tak betul. Ni betul lah dia kata. Menunjukkan tidak semua mimpi itu kita boleh pakai. Tak sedut susah hati, tak tu pasal lah. Tak sedut susah hati, tak tu pasal. Tapi ada dalam riwayat yang lain, ni supaya dalam Muslim ni setakat ni. Cuma ni dalam yang kedua, dia kata dia mimpi kepala dia dipenggal. Lepas tu kepala dia tu golek. Saya pun kejar lah tu. Nabi SAW pun kata kepada Arabi tu, jangan duk royak kau orang. Mu mimpi tu syaitan main. Tak salah, kata dia. Lepas pada tu Nabi SAW berucap pula. Dia kata jangan sekali-kali seseorang daripada kamu duduk royak dia mimpi. Hak syaitan main dalam mimpi dia tu, jangan. Seterusnya hak salah lagi tu pun lagu tu juga. Cuma Nabi SAW bila orang tu cerita kepala dia dipenggal, Nabi SAW suka. Sini dia ada sebut suka. Nabi SAW kata tak sedut pakai lah, tak sedut royak kau orang lah, tak sedut turut lah tu, syaitan main. Gitu dia. Tapi dalam riwayat yang lain, ada sebut lagu lain pula. Agaknya cerita ni cerita yang lain lah. Cerita lain. Sebab apa? Tapi di sini tak ada. Di dalam kitab ni ada. Dalam kitab ni ada. Ni Ibnu Qutaibah kata dia dalam kitab Usulul Ibarah, dia ada sebut ada satu orang tu kata, wahai Rasulullah, saya mimpi kepala saya dipenggal. Orang kerak tekak, dia putus tekak lah. Lepas tu saya pun nampak cerita lain, tidak serupa dengan ni. Saya pun duk tengok lah kepala saya tu dengan salah satu mata saya. Saya pun tengok kepala saya putus saat ni dengan salah satu mata saya. Rasulullah SAW suka. Mu tengok dengan mata hak mana, Nabi kata? Kan mata ada dua butir kan? Mu tengok dengan mata hak mana? Sekat tu je. Lepas pada tu, tak lama lepas pada tu, Nabi SAW pun mati, wafat. Cerita. Maka ahli ta'bir mimpi pada masa tu cerita, royak ke dia tak tahulah sahabat kau siapa. Iaitu kepala dia hak putus tu, maksudnya Nabi SAW.